Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 21 Januari. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi akan mengadakan satu perbincangan bagi pelaksanaan program bekalan air alternatif Sarawak SAWAS dan skim elektrik luar bandar alternatif Sarawak SARES secara serentak. Menteri Mudanya Dato' Abdul Rahman Junaidi berkata ini berikutan sebahagian tempat di kawasan pedalaman memerlukan bekalan elektrik untuk memastikan sistem SAWAS berfungsi. Ujar Dato' Abdul Rahman Junaidi, program itu jika dapat digabungkan akan memberi kemudahan yang lebih cepat kepada anggota masyarakat yang memerlukan. Menyentuh mengenai perkembangan kedua-dua inisiatif untuk rakyat itu, beliau menambah, bagi SAWAS ia kini memasuki fasa 3 pelaksanaan, manakala SARES pula dalam fasa 5 yang mana kebanyakan kawasan yang jauh di pedalaman telah mendapatkan bekalan air bersih dan elektrik 24 jam. Jelasnya kerajaan negeri akan terus memastikan semua kawasan pedalaman di negeri ini mendapat bekalan air bersih dan elektrik menjelang tahun 2025. Dato' Abdul Rahman berkata demikian kepada media selepas menyampaikan insentif kepada 65 pelajar dari DUN Pantai Damai yang melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta dalam negara dan luar negara. Golongan wanita dan belia tanpa mengira kaum serta agama diseru untuk libatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti sosial termasuk politik bagi melahirkan lebih ramai pemimpin wanita yang berkaliber. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu dengan pembabitan mereka, ia secara tidak langsung memberi peluang kepada golongan terbabit merancang serta menganjur aktiviti bersama masyarakat. Malah Datuk Seri Fatimah menambah banyak program kepimpinan dianjurkan oleh parti-parti politik, jabatan dan agensi kerajaan bagi tujuan menambah bilangan pemimpin wanita di negeri ini termasuk penglibatan badan bukan kerajaan. Bagi mencapai aspirasi tersebut, pendedahan menerusi program-program seperti Women Leadership Training, anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta belia wanis daripada Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu dilihat mampu menggilap dan melahirkan pemimpin wanita dalam kalangan belia. Beliau menyatakan demikian semasa berucap merasmikan sesi libat urus kepimpinan wanita di Miri. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berharap 36 peserta yang hadir dapat mengaplikasikan perkongsian pengalaman dan idea dalam sesi libat urus sehari itu ke arah memacukan lagi kepimpinan wanita dan belia di Sarawak. Program serupa akan diadakan di Bintulu pada 29 Januari ini, sementara Sibu pula pada 8 Februari depan. Dalam usaha mengekalkan tarikan Bandaraya Miri, ia perlu selari dengan usaha memastikan kesejahteraan sosial bandar itu pada tahap yang tinggi. Sehubungan itu, dalam Majlis Berasingan, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah mahu agar isu penyalahgunaan dadah perlu ditangani dengan baik. Datuk Seri Fatimah Abdullah menegaskan untuk tujuan itu kerajaan melalui Majlis Pembangunan Sosial MPS Sarawak telah menubuhkan One Stop Community OSC bagi menangani isu dadah. Untuk menjayakan hasrat itu, katanya kerjasama semua pihak seperti agensi pelaksana, agensi penguatkuasaan termasuk badan bukan kerajaan NGO serta ahli dalam masyarakat amatlah dituntut. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Bengkel Pelaksanaan Tindakan Daerah Miri Bebas Dadah di Miri. Bagi tempoh Januari hingga Disember 2021, daerah Miri merekodkan 640 tangkapan melibatkan aktiviti penyalahgunaan dadah dan substan, manakala secara keseluruhan Sarawak merekodkan sebanyak 7,269 tangkapan dalam tempoh itu. Pasukan Petugas Kebangsaan NTF akan bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam mencari mekanisme yang sesuai bagi membolehkan kemasukan pendatang asing ke negeri ini secara sah. Ia selari dengan permintaan tenaga kerja asing yang semakin meningkat selari dengan pembukaan semua sektor ekonomi. Komander NTF Laksmana Madya Dato' Aris Adi Tan Abdullah memberitahu kemasukan pendatang asing tanpa izin ke Sarawak tidak perlu dianggap sebagai isu keselamatan semata-mata. Berikutan terdapat parti yang masuk secara haram untuk mencari peluang pekerjaan.
Ke arah itu, untuk pendekatan jangka masa panjang, kerjasama NTF dan kerajaan negeri ini memberi fokus kepada 3 perkara, iaitu memastikan kemasukan pendatang asing secara sah, pengawasan tahap kesihatan iaitu negatif ujian COVID-19 dan juga pendatang asing itu perlu selaras dengan kehendak dan keperluan tenaga kerja. Kita ambil tindakan yang bersesuaian dengan apa-apa progres kemudianlah. Ya, dia tak semestinya menjadi masalah keselamatan. Mungkin dia akan membawa banyak kebaikan kepada kita. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat koordinasi kerjasama Jabatan Agensi Awam dalam aspek keselamatan sempadan wilayah Sarawak Ot Benteng di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Sementara itu mengulas mengenai kes kemasukan parti ke negeri ini, beliau memberitahu kes itu di negeri ini masih terkawal. Dalam tempoh Mei 2020 hingga Disember tahun lepas, seramai 1,169 parti ditahan, manakala 1,654 lagi diusir. Sejumlah 72.7 juta ringgit telah diagihkan kepada golongan yang memerlukan menerusi pelbagai bentuk program anjuran tabung Baitul Mal Sarawak TBS setakat 31 Disember 2021. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak Datuk Haji Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili mendedahkan daripada jumlah itu sebanyak 50.1 juta ringgit bantuan disalurkan melalui 4 program utama, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Jelasnya sebagai institusi yang telah diamanahkan untuk menguruskan kutipan zakat, wakaf dan sedekah, semua inisiatif proses kutipan dan agihan zakat adalah bertujuan untuk membantu masyarakat yang memerlukan, khususnya golongan asnaf. Ujarnya, Pejabat Bahagian Sibu bagi tahun 2021 telah mengagihkan sejumlah 1.4 juta ringgit kepada 910 orang penerima yang layak. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas menyerahkan bantuan Back to School kepada anak-anak asnaf dan penyerahan bantuan kecemasan kepada mangsa kebakaran bertempat di Galeri Kompleks Islam Sarawak Sibu. Tambahnya, program Back to School ini adalah satu inisiatif memanifestasikan ekosistem bantuan TBS melalui Prasarana Ummah Distribution Center UDC dan Pejabat Tabung Baitul Mal Sarawak bahagian Sibu dalam pengagihan bantuan kepada para asnaf. Memastikan anak-anak kita di Sarawak ni melihat pendidikan adalah satu cara yang terbaik untuk mereka meneruskan kehidupan, apatah lagi dalam keadaan yang cukup mencabar ni. Tambahnya, sumbangan kepada 20 orang anak-anak asnaf ini diyakini dapat meringankan beban dalam penyediaan dan persiapan untuk sesi persekolahan yang akan bermula. Polis Sarawak akan menjalankan kempen Rumah Selamat, iaitu berkaitan keselamatan kediaman selepas ditinggalkan oleh penghuni yang pulang bercuti di kampung halaman pada musim perayaan kelak. Menyatakan perkara itu, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexon Naga Cabuk, menasihatkan orang ramai supaya memaklumkan kepada pihak polis sebelum mereka meninggalkan kediaman untuk pulang bercuti. Katanya mereka boleh berbuat demikian dengan 2 kaedah mudah, iaitu memaklumkan kepada pihak polis menggunakan sistem pesanan ringkas melalui aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Selain itu, mereka juga boleh menelefon atau datang sendiri ke balai polis yang berdekatan untuk mengisi borang yang disediakan. Superintendent Alexon menambah, orang ramai turut boleh mengambil inisiatif sendiri dalam memastikan keselamatan rumah semasa ketiadaan mereka. Ini termasuk memasang alat keselamatan tambahan pada pintu masuk utama, memasang sistem penggera keselamatan serta memaklumkan kepada jiran-jiran terdekat untuk turut membantu mengawasi rumah yang ditinggalkan sepanjang bercuti. 92 orang anggota dan pegawai dari pelbagai agensi kerajaan di Sibu berkumpul di Taman Tasik Permai semalam untuk melaksanakan latihan bencana. Latihan melibatkan agensi seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam dan pelbagai agensi-agensi lain yang dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi pelbagai situasi bencana yang boleh berlaku di Sibu.
Pemangku Ketua Polis Daerah Sibu, Superintendent Dr. Colin Babat berkata latihan operasi bencana itu menyaksikan simulasi menyelamat seramai 2,000 orang mangsa ke beberapa pusat pemindahan sementara banjir. Jelasnya latihan ini selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara Bilangan 20 yang mana objektif di bawah MKN 20 ini antaranya adalah untuk memastikan kesiapsiagaan semua agensi terlibat dalam menghadapi apa jua bentuk bencana. Yang kedua, untuk menentukan kesiapsiagaan aset-aset daripada pelbagai jabatan. Yang ketiga, untuk menyelaras segala tindakan yang diketuai oleh PDRM dibantu oleh jabatan-jabatan yang ada di belakang saya ini. Jelas beliau, latihan itu berjalan lancar dengan semua peserta memberikan kerjasama yang amat baik. Dedahnya, sehari sebelum latihan itu, sebuah perbincangan teori telah pun diadakan di Wisma Pengaman IPD Sibu untuk merancang gerak kerja latihan itu. Bagi daerah Sibu, pusat-pusat pemindahan sementara akan dikenal pasti oleh pihak pejabat daerah Sibu. Sebaik dikenal pasti, katanya pihak polis akan membuka pusat kawalan tempat kejadian di lokasi pusat pemindahan sementara dibuka. Sebanyak 14 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak semalam. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah tersebut, 6 kes merupakan kategori 1 iaitu tiada gejala dan 8 kes merupakan kategori 2 yang merupakan gejala ringan. Daripada jumlah tersebut, daerah Sibu merekodkan 3 kes baharu, diikuti daerah Kapit, Kuching dan Miri merekodkan 2 kes. Manakala daerah Song, Sarike, Semarahan, Bau dan Limbang merekodkan 1 kes baharu. Dengan itu, sekian berita pagi Sarawak edisi Jumaat 21 Januari. Terus patuhi SOP COVID-19 yang sahih hanya di RTM. Salam hormat dan jumpa lagi.